Soalan 1. Wulan, nama dia style Wulan berjalan 15 meter. So first kali apa yang cikgu buat, cikgu akan just highlight lah any information yang ada untuk kita extract. 15 meter ke kanan, meaning the direction ke kanan. So this would be what? Masa kita baca soalan tu, cuba kita fikir dulu. Cuba jangan terus nak kalang kabut buat soalan tu. So this definitely will become displacement ataupun sasaran. This is your sasaran. Okay. And then kemudian dia bergerak 10 meter kembali ke arah kedudukan asalnya. Another displacement. Okay. Dan ataupun sasaran dia. I beg your pardon lah kalau tulisan cikgu cantik sangat. Cannot help. Tapi tulisan cikgu cantik macam tu. Okay. So jika dia mengambil masa 15 second. So this is time. Time is scalar quantity. T. Simbol dia T. Alright. Untuk keseluruhan perjalanan, hitung hal laju dan juga laju. Meaning kamu kena ada dia punya distance and also dia punya displacement. Dua benda ni kena ada. Okay, kamu kena ada distance and kamu kena faham displacement dia. Alright. So to better understand the whole situation, okay, untuk faham semua ni dengan lebih baik, it is advisable. Cikgu sangat-sangat menasihatkan. Okay, thank you yang baru join. Untuk you draw the whole situation. Jadikan dalam bentuk lukisan. Okay. So, Wulan. This is Wulan. Kita cuba draw. Kenapa cikgu soalan simple je pun nak complicated draw? Nope. Tujuan kita buat soalan simple ni adalah to learn how and what is the working step. Itu yang kita nak belajar. Kita nak fokus. Bukan nak dapat jawapan sangat pun. Ni soalan simple je. Mungkin probably dalam SPM tak keluar pun soalan simple macam ni. Okay. So dia bergerak 15 meter to the right. So this is 15 meter. Itu yang first kali dia bergerak. And then dia cakap pula, after that dia patah balik about 10 meter to the original position. So dia punya time taken for the whole process. For the whole process, T is equals to 15 seconds. Alright. So nak kira distance dulu. Kita nak tengok yang ini dulu. Distance D sama dengan bukan nak kira distance. Nak kira laju dulu. How do you calculate laju? Laju is vector. Symbol dia still the same, V. Okay, but using distance over time. So distance dia 15. Dia pergi dulu, dia patah balik another 10. So distance dia 15 meter. Sorry, not 15, 25 meter over time 15 seconds. So bring out your calculator. Okay, 5/3 berapa? Cikgu tak ada calculator. Since I'm staying at hotel right now, tak bawa pun, so kita pakailah dekat telefon. 5/3 1.667. Okay, ini soalan yang selalu juga kerap ditanya oleh student. Cikgu, how many tempat perpuluhan yang kita nak ada, yang perlu ada dalam jawapan physics? Okay, my advice, if you want to take my advice lah, is minimum. Siapa tahu how many tempat perpuluhan, titik perpuluhan yang perlu ada untuk physics? Siapa boleh jawab?
Ada tak siapa-siapa tahu kat sini? Tolong like, tolong share bagi ramai lagi tahu. 3 or 4. Okay, Topex cakap 3 to 4. Mal Extro cakap 3 significant figures. Okay, 2. Okay, minimum 2. Minimum 2. Tempat ataupun titik perpuluhan. So 3 tak ada masalah, 4 tak ada masalah. In fact, let me tell you a secret. Kalau kamu tekan calculator dan kamu confused, cikgu nak tak 2 ke 3 ke 4. Kalau kamu salin the whole thing 1.6666667, jawapan kamu diterima. Tetapi but if you put less than 2, jawapan anda walaupun betul. Contoh if you put 1.7 dengan unit yang betul, then you will get only marks untuk jalan kira 1 markah. Jawapan final walaupun betul tapi tak ada markah. Let me tell you a secret. Ini big secret ni. Jangan dah cerita orang cerita lah, tapi itu big secret lah sebenarnya. Okay. So minimum 2 tempat perpuluhan. And for physics, okay, physics kita tak nak ada pecahan. Tak nak pakai pecahan. Okay. Kalau contoh cikgu kira-kira cikgu dapat 5/3. Nope. Kita tak nak. Jangan tinggalkan dalam bentuk pecahan. Make sure dalam bentuk macam ni. Dan minimum 2. Minimum dia ada the requirement dia minimum. Lebih tak apa. Okay. Alright. So jawapan dia 1.6667 ms negatif 1. That is for laju. Settle laju. Now let's calculate the velocity. Simbol dia V juga. Jangan confuse. V ni boleh jadi distance, V ni juga boleh jadi displacement. Okay, berapakah dia punya what is the formula? Okay, sesaran bahagi masa sama dengan, and sesaran is the closest point, starting point A to finishing point B kat sini. So dia punya difference dia is 5 meter. So that's the closest, the shortcut one. Itulah sesaran dia. Sorry. So 5 meter, tak payah tulis unit tak apa, bahagi 15 sama dengan 1/3 equals to 0.333 kalau tak salah. 1/3. Yes. 0.333. Cikgu letak je lah 3 tempat perpuluhan untuk be safe. Okay, ms negatif 1. Simple kan? So that is for calculating your velocity and your speed. Velocity kat sini hal laju, speed is laju. Okay, now kita tengok soalan nombor 2. Nanda, tadi Wulan, sekarang Nanda pula. Nanda korang. Okay. Terpengaruh dengan movie. Nanda berjalan dalam bulatan. Okay, this is Nanda jalan dalam bulatan. Jika dia bermula dari titik A dan kembali ke A, okay, dalam masa 2 minit, hitung laju dan hal lajunya. The same concept. So distance dia apa? Distance dia, kalau sini 8, okay, sini 8, maksudnya jari dia 4 meter. Dan circumference dia, siapa ingat formula circumference? Suddenly cikgu tiba-tiba macam was-was. Cikgu rasa je circumference sama dengan pi j kuasa 2. Betul ke tak betul? Betul tak? Siapa tahu? Kita cuba tengok kat internet. Cikgu Google jap. Circumference of circle 2 pi j circumference of circle. Sekejap, lupa dah, lama tak guna formula ni. Ada tak? Oh, apa 2 pi j mal extra. Mungkin betul. Pi j square ni more to area lah kot.
Okay, so sementara dia tak keluar-keluar lagi internet slow kat sini, cikgu anggap jawapan okay, so most dah 2 orang cakap 2 pi j. So majority lah, cikgu kalah. So circumference dia 2 pi j untuk cari sasaran. Okay, 2 pi j dia 4, so kita dapat 8 pi. Cikgu tinggalkan dalam bentuk pi sebab kalkulator cikgu tak ada, pi ada tapi cikgu tak biasa guna. Yes, betul lah tu. 2 pi 2 pi mana dia? 2 pi r or 2 pi d atau pi d. Boleh pakai macam tu. Mana-mana. Okay. So jawapan dia 8 pi. Cikgu tinggalkan pi ni sebab cikgu tak ada kalkulator. Untuk kira laju dia V, kira laju ni sama dengan 8 pi. Okay, sorry. Always jadikan habit, tulis je formula walaupun sesimpel yang mungkin. D over T sama dengan 8 pi over 2 darab 60. Kenapa darab 60? Sebab jawapan dia punya information dalam minutes, mesti tukar ke SI unit, which is second. So 8 kamu akan dapat V sama dengan 8 pi over 120. Siapa-siapa boleh tekan calculator? Let me know the answer. Jawapan dia MS negatif 1. Please lah, help me. Cikgu punya calculator tak ada pi kat situ. Sekejap, betul ke tak ada pi dalam calculator ni? Okay, kita try tengok. Ada tak kalau pakai yang ni? Ada pi tak kat situ? Oh, ada. So 8 pi bahagi 0. Putri Salina, welcome. Okay, 0.2 094. Betul ke? Kita try, kita buktikan. Sorry, banyak sangat pi. 120. Error kat sini. Error kat sini keluar. Cikgu pun tak pasti macam mana. Tapi kalau Putri Salina tekan tu, mungkin nak tekan calculator dapat jawapan ni. Right? That is for speed. For velocity, for betul cikgu. Yes, thank you. Panjang lagi cikgu. 1. Okay. For velocity jawapan dia kosong. Tak kira pun. 0.2943. Ambil 2 tempat puluhan je. 0.21 is acceptable. Kalau kata tak yakin, ambil 0.209. Okay, betul tu. So 0 ms negatif 1. What I would say about this, kalau jumpa soalan yang macam ni kata kosong, yang ni is expected student akan salah sebab dia terlupa part ni. Walaupun 0, letak je lah unit to be safe. Jangan cakap jawapan dia V sama dengan kosong, maksud dia pun tak letak unit. So kalau soalan skema ni straight, minta maaf lah, salah lah kat situ. Okay, alright. Itu soalan yang kedua. Now we move on to soalan yang ketiga. Yusuf. Ni kalau siapa bulan puasa ni, Yusuf Tayo. Yusuf berjalan dari A to C, from here to here. Okay, melalui B, which is this way lah. Okay, this way. Hitung laju dan hal lajunya dalam unit SI. Okay, jika masa yang diambil adalah 20 minit. So convert siap-siap. T sama dengan 20 times 60 equals to, tekan calculator, 20 darab 60 equals to 120 second. Kenapa 0 cikgu? Good question sebenarnya cikgu. Mungkin cikgu anggap semua dah faham. Okay, kenapa kosong? Patah balik soalan tadi. Dia starting dekat sini, start, dan dia finish pun dekat sini. And definition untuk sesaran. Okay, kenapa sesaran? Sebab velocity, hal laju, formula dia adalah sesaran bahagi masa. Okay, dalam kes ni sesaran adalah jarak terpendek dari titik mula hingga titik akhir pada arah tertentu. Dalam kes ni diikut bulatan
dia patah balik. Jadi sesaran dalam kes ni, dalam kes bulatan adalah kosong. Jadi bila kita masukkan dalam formula, kosong bahagi 120, which is the time taken, then you will get kosong. Tapi janganlah tak lupa dia punya unit. Okay, kosong kat situ. Alright, boleh faham Okay, good. So sekarang kita bergerak ke soalan yang ketiga pula. Okay, Yusuf, cikgu dah baca soalan dia tadi. Okay, Yusuf Tayyub. Okay, so kita nak kira dia punya, we would like to calculate the velocity, the speed dulu lah. Nak kira dia punya speed dia. Okay, kita kira speed dia. Ini dia speed. V sama dengan D over T. Dan distance dia 5 km plus 3 km. We need to add them together. So 8 tapi kilometer. Kilometer, kilo tu kena tukar. Darab 10 kilo adalah 10 kuasa 3. 10 kuasa 3 bahagi, ni maksudnya bila kita darab 10 kuasa 3 ni, dia dah hilangkan dah kilometer ni. Kilometer ni sama dengan 1 darab 10 kuasa 3. Okay, masa yang dia ambil 20 minit dah tukar kepada second ni, jadi 1200. So please someone, can you help me? Tekan calculator, dapatkan nilai dia kat sini. Okay, dapat tak nilai dia? Cikgu cuba kalau boleh calculator cikgu ni. So 8 apa tu? Jam lah, cikgu tak erti lah. Sorry, 8 macam mana? Ada someone, 6. Okay, cikgu percaya dekat Eliza Hashim. Cikgu percaya dekat Eliza Hashim lah. 6 dengan Puteri Salam. So ada dua orang bagi jawapan yang sama. So most probably betul lah tu. 6.67 ms negatif 1. Okay, minimum tu tempat perpuluhan. Okay, so jadi cikgu ambil 3 pun tak apa, tak ada masalah. Dan ambil 4 pun tak apa, tak ada masalah. Nak tulis semua dekat calculator pun tak ada masalah. Okay, 6.67 ms negatif 1. That is for the speed. Now for the velocity, dia punya hal laju dia. So hal laju dia sesaran lah formula dia kan. Tulis je formula dulu. Walaupun sesimpelnya mungkin, jadikanlah habit untuk tulis formula dia. So sesaran, teorem Pythagoras. Kalau sini 3, kalau sini 5, sini most probably jadi berapa? Siapa boleh teka? 5 kuasa 2. Alah, tak bawa kalkulator jadi serabut. Sekejap. Siapa boleh tolong kat cikgu calculate hypotenuse ni? 4 lah kan? 3, 4, 5. Selalunya 5 tu. Betul lah tu 4. Betul. 3, 4, 5. Okay. Sesaran adalah 4 km. So 4 km ni mesti tukar kepada meter. So cara dia adalah kita kena tahu kilo tu bermaksud apa. So 4 darab 10 kuasa 3 bahagi 1200. Tolong tekan calculator. 4 kali 10 kuasa 3 tu 4000 lah. Kan? 4000 bahagi 1200. So boleh tekan calculator kat sini. 4000 bahagi 1200. So 3.333. Betul tak? 3.33 ms negatif 1. Okay, question daripada Endless Pain. Kenapa 10 kuasa 3? So basically ini kita ulang masa kamu menengah rendah dah ajar. Okay, dia ada, kita sebut prefix prefix kot rasanya. So kamu akan belajar dalam kalkulator. Kalau kamu ada kalkulator, kamu akan jumpa benda ni. Tak payah kalkulator tak apa. So tapi kamu kena tahu tera. Tolong ambil masa untuk faham lah. Okay, tera, giga, mega, kilo, desi, senti, mili, mikro, nano, pico, femto. Okay, ini adalah macam imbuhan lah untuk nombor yang besar. Saintis
Contohan, kamu nak kira size of GSM of electron. So 0.0000000000000 banyak satu kata contoh lah, contoh. So thank you Mal Astro. So betul lah jawapan cikgu tadi. So banyak. Macam mana nak tulis dengan simple sikit? Ataupun kamu kira GSM matahari. So 1, 10, 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 banyak lah ni. Banyak kosong ni. Banyak kosong kan. Macam mana nak tulis dengan cara yang lebih simple? So kita guna prefix ni. Kita ada tera. Nama penuh dia tera lah. Okay. Tera, giga, mega, kilo, desi, senti, mili, mikro, nano, pico, femto. It takes time to remember all these thing. Tapi setiap prefix ni dia ada, kita sebut tera ni kita ada. Okay. Contoh kita tengok kilo tadi. Kilo ni nilai dia 1 darab 10 kuasa 3. Desi sama dengan 1 darab 10 negatif 1. Senti 1 darab 10 negatif 2. Mili 1 darab 10 negatif 3. Mikro 1 darab 10 negatif 6. Nano 1 darab 10 negatif 9. Yang ini nano, pico negatif 12. Femto 1 darab 10 negatif 15 kalau cikgu tak salah. Mega ni 1 darab 10 kuasa 6. Giga 1 darab 10 kuasa 9. Tera 1 darab 10 kuasa 12. Itu maksud dia. Contoh kalau sebut 1 km ataupun 5 km, maksud dia 5 darab dengan 5 darab 10 kuasa 3 meter. Itu maksud sebenarnya. Kepada menjawab soalan Encik Les Pen tadi. Okay. So bila 5 pula dah kat depan ni. Okay, ni. Sorry. Bila 5 km, it means 5 times 1 darab 10 kuasa 3 meter. So darab masuk kita akan dapat 5 darab 10 kuasa 3 meter. Itu maksud dia. Okay, hopefully membantu. Okay, hopefully membantu. Nak screenshot boleh screenshot dulu. Boleh screenshot. Thank you very much. Siapa yang sending love, tekan like sebanyak-banyak. Okay, semoga lebih sampai banyak-banyak. Okay, alright. So itu soalan yang saya dah tadi kita dah kira 3 tadi sasaran. Velocity tadi mana dia velocity? Ni lah. Sasaran dah settle dah. So soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4. Sebuah kereta berhenti dalam masa 5 second. So time taken 5 second. Kira nyah pecutan. So kamu nak kira A. Okay. Itu jika laju awal U is equals to 30 meter per second. Okay. Untuk formula dia, senaraikan dah information yang keluar and then you write down your formula. A equals to V minus U over T. Okay, thank you for like. Boleh tak dapatkan 10,000 likes? Okay, dapatkan 10,000 likes supaya lebih ramai yang sampai ada live cikgu. Thank you. Okay, cikgu teruskan dulu. Kamu like je. Okay, V dia adalah velocity yang dia dah berhenti. Bila dia dah berhenti kat sini, bermaksud V equals to 0 meter per saat. Okay. So V sama dengan 0 meter per saat. So you just simply masukkan dalam formula ni. 0 minus 30 over masa dia 5 saat. So you will get negatif 30 bahagi 5 sama dengan negatif 6 meter per saat. Per saat. Sebab apa? Dia adalah pecutan. Okay. So this is, kenapa negatif? Dia bermaksud kereta sedang pecutan sedang berkurang. Bukan refer kepada arah ya. Sorry. Dia refer kepada pecutan sedang berkurang. Pecutan berkurang. It doesn't refer to the direction. They're still in the same direction, but
pecutan dia, magnetik dia sedang berkurang. Itu maksud dia. Thank you yang baru datang, thank you yang baru share. Okay, tolong share banyak-banyak. Kita bagi kita viewer kita dah naik. Tadi dah 50, sekarang dah berkurang jadi 12. Kurang faham dekat mana Mal dekat mana tu? Yang tadi tu ke? Yang tadi Mal dia tanya tadi. Tadi endless pain. Kurang faham dekat mana? Tolong nyatakan. Cikgu cuba bantu. Cikgu tunggu reply daripada Max. Mal lah, daripada Mals. Nyah pecutan tu macam mana? Oh, okey. Cikgu cuba bagi idea yang mudah lah. Kamu naik motor, kamu ada meter kan? Okey, ada 0, 10, 20, 30, 40, 60, lebih kurang lah macam ni kan, meter 80, 90. Cikgu tak pasti motor apa yang 90 ni. So kamu ada jarum kat sini. Okey, cikgu cuba buat analogi menjawab soalan macam mana nyah pecutan tu. So ini jarum kat sini kosong. So bila kamu mula pulas dia punya minyak tu kan, dia akan naik lah. Tu macam tu. Canggih lah, macam power gila kan naik. So katakanlah dia ambil masa dalam masa 5 saat. 0 ke 40. Maksudnya U dia mula-mula bukan U, U dia mula-mula 0, initial velocity. Ni apa 90, 80, 70 ni? Ini adalah laju dia. Ini adalah laju motosikal kamu bergerak dalam kilometer per jam tu. Tapi cikgu abaikan dulu unit. Kita tengok nombor dia je. So U sama dengan 0. Selepas 5 saat, V kamu dah jadi 40. V kamu jadi 40. Jadi bila kita kira pecutan, A sama dengan V tolak U per T. Okay, V kamu 40 tolak 0 bahagi 5. A kamu akan sama dengan 40 bagi 5, 8. So positif kan? Positif. M dense. Yes, physics. So positif. Bila positif bermaksud motor kamu tu sedang memecut. Macam tu lah lebih kurang. Tiba-tiba depan sana kamu, bila kamu naik motor, jumpa lembu ataupun haiwan-haiwan lain yang sedang melintas jalan. Entah-entah polis dekat sedang buat roadblock. So you tekan brake. Sama ada kaki ataupun tangan, tak kisah, you tekan brake. So bila you tekan brake, daripada 40 ni dia turun balik. Jadi 0. Asyik ada bunyi efek lagi. Jadi 0. Okey, bila jadi 0, ambil masa contoh 5 saat juga ataupun 10 saat lah, sebab break kan, nak break. So bila kita kira balik, A sama dengan V tolak U per T. Okey, apa yang kita sedang kira ni bukan pecutan lah, tapi nyah pecutan. Nyah pecutan dalam bahasa Inggeris kita sebut deceleration. Jumpa bonggol pun boleh. Siapa tak break jumpa bonggol memang sakit lah. Okey, memang sakit lah. Okey, so velocity awal kamu mula-mula tadi awal tadi 40. Akhir kamu jadi 0. So bila kita masukkan dalam formula ni, V kamu adalah 0 tolak awal kamu 40 bahagi masa 10. So kamu akan dapat negatif 40 over 10. So kita potong 0, negatif 4 bahagi 1, kamu akan dapat negatif 4 meter per saat per saat. This is what we call deceleration ataupun nyah pecutan. Motor kamu tadi sedang dia break macam tu. Harap membantu untuk menjelaskanlah situation apa itu pecutan and what is deceleration. Boleh faham tak? Kalau boleh faham, kasih like sikit. Thank you. Bagus, mantap. Alright. So settle soalan yang keempat tentang pecutan dan nyah pecutan. Soalan yang terakhir untuk malam ni. Ni dah pun 12.20 dah. Soalan yang terakhir 12.30 kita stop lah kot, insyaAllah. Okay. Sebuah objek bergerak dengan pecutan malar. Pecutan malar. Ini pun trik soalan ni sebenarnya. Pecutan malar
Apa maksud pecutan malar? Siapa boleh tolong cikgu pecutan malar? Kamu akan jumpa dalam kertas latihan, kamu akan jumpa pecutan malar dan juga halaju malar. Ada halaju malar. Ada dua benda ni dan dua-dua adalah berbeza. Cikgu bagi tahu dulu. Sebab apa nanti takut kamu tak confuse ke depan. Eliza, adakah kamu menjawab kepada soalan yang pertama, pecutan malar? Kalau kamu menjawab pecutan malar tu adalah halaju seragam, bermaksud ada salah konsep dekat situ. M-Dance 20, halaju bertambah secara seragam. Yes, betul. Maksudnya kalau kita ambil formula A sama dengan V tolak U per T, ada nilai 4 dekat sini, nilai dia 4. V tolak U ni, V ni sentiasa lagi besar daripada U ini secara seragam. Okey. Tetapi bila sebut halaju malar, okey, bila kita guna sembang tentang halaju malar, A equals to V tolak U per T. Kalau yang bahagian portion yang dekat atas ni, kalau yang cikgu highlight ke warna biru ni seragam, itu bermaksud seragam contoh. Ni sini 5 tolak 5. Itu seragam lah. U5, V5 kan. Dua-dua seragam. Bermaksud kamu akan dapat kosong. Kosong bahagilah dengan apa-apa masa pun, A kamu akan nilai dia kosong. So, halaju malar brings the meaning that your pecutan sama dengan kosong. Dua ni, pecutan halaju malar ni tak sama dengan pecutan malar. Pecutan malar bermaksud halaju bertambah, seperti kata M-Dance 20 tu. Okay, alright. So, soalan dia, berapakah laju selepas 15 saat jika laju awal? So dia bagi kat sini U sama dengan 3ms negatif 1. Soalan ni simple tapi cikgu nak kamu faham-faham dulu kan. Get used to this kind of question untuk faham ataupun untuk understand apa maksud yang tersirat kat situ, supaya basic kamu lebih kukuh di masa akan datang. So formula dia A. Nanti kalau kamu perasan kan, soalan ni saja cikgu tulis 3 kali A tolak V tolak U per T. Kenapa? I want to emphasize betapa pentingnya menulis formula ni. Ini nampak macam simple. Cikgu cakap formula simple pun nak tulis. Yes, keep on writing. Do not be so cheap on your pen ink tu. Jangan kedekut sangat dengan dawat pen. Tulis je. Okay. Ini your follow. Thank you yang baru datang. Tadi terputus ke? Sebab tiba-tiba cikgu nampak tulis resume live. Tolong khabar, putus ke terputus tadi? Oi, internet tak kuat Sorry lah kalau terputus. Cikgu pakai hotspot je tu. Macam sekat-sekat tadi. Okay. So cikgu ulang balik. V tolak U cikgu senarai. Keep always writing down the formula, even though it's simple formula. Tulis je banyak kali, tak apa. V kita yang kita nak cari, negatif tolak 3. 3 ni yang kita punya ni, halaju awal 15 saat, masa yang diambil ni 15 saat. 4 adalah kita punya malar pecutan tadi. So ini adalah matematik dia. Dapatlah 63. Okey. Maka selesailah kelas kita pada malam ini.